أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada malam yang mulia. Itu malam kita membaca kitab. Walaupun saya sedikit kurang sihat, baru lepas sihat. Alhamdulillah, Allah beri sihatlah. Lepas beberapa hari demam, batuk-batuk, alhamdulillah tak dah beransur pulih. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu saya dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, sakit-sakit, dan kepada hadirin hadirat yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa taala kesihatan, umur panjang, dijauhkan daripada segala penyakit, dan tidak lupa juga kepada yang menonton secara alam maya. Jadi alhamdulillah kita akan sambung pada pembacaan kitab pembacaan kitab hadis 40 perihal zaman kini. Jadi tanpa kita membuangkan masa, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu qaumun ba'di min ummati yaqra'una al-Quran. Muka surat 124. Muka surat 124. Saya ulang balik. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu qaumun ba'di min ummati yaqra'una al-Quran wa yatafaqqahuna fid din ya'tihimu syaitan fayaqulu law ataytumus sultan fa aslaha min dunyakum wa i'tazaltumuhum bidinikum wa la yakunu dhalika kama la yujtana minal qatadi illa ash-shawku kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Rawahu Abul Qasim Al-Baghawi wa Ibnu Asakir. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan lahirnya setelah kewafatanku kelompok manusia di kalangan umatku yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Lalu datang syaitan kepada mereka dengan berkata, jika kalian mendatangi sultan, yakni pemerintah, nescaya dunia kalian akan menjadi lebih baik, serta kalian pasti dapat memisahkan diri dari mereka dengan agama yang kalian miliki. Namun tidaklah yang terjadi melainkan seumpama tidak diperoleh daripada pokok al-qatad melainkan durinya. Begitulah juga tidak akan diperoleh daripada mereka mendekatkan diri kepada pemerintah melainkan hanya dosa dan kesalahan. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Baghawi dan Ibnu Asakir. Jadi hadis yang ke-19 yang kita akan baca tu memang agak panas sedikit perbicaraannya. Yang pun perbincangan topiknya agak panas, karenanya membincangkan tentang kita siklah maksudkan orang-orang yang bekerja di kerajaan semua macam tu. Tapi penjelasan yang kita akan baca daripada ulama yang mensyarahkan hadis tu memangnya agak panas. Kalau kita nak menafikan pun cik dapat nak nafikan. Mungkinnya ada, mungkinnya tidak ada, tapi kita asyik tuduh individu. Mungkin kita akan berbicara secara umum, di mana kita akan baca lafaz hadis tu secara lafziah dulu. Di mana Nabi mengatakan sayakunu qaumun ba'di, akan datang kaum setelah kewafatan aku tu
satu umat yang mananya baca Quran, yaqra'unal Quran. Dalam hadis riwayat lain Nabi sebut yaqra'unal Quran la yujawizu taraqihim, yang mana saya tutup baca Quran tetapi bacaan Quran tidak tok si lepas tengkorokan saja. Maksudnya si masuk dalam hati. Baca Quran suara sedap, masya-Allah. Baca Quran, hafal Quran, tapi si masuk dalam hati. Nabi pada tok akan keluar di akhir zaman. Orang yang baca Quran tapi si masuk dalam hati. Termasuk juga dengan tu tadi, wa yatafaqqahuna fid din. Mereka tu belajar ilmu agama. Yatafaqahu tu maksudnya yang memahami agama. Nya belajar ilmu fikih, nya belajar ilmu akidah, nya belajar ilmu tafsir, nya belajar ilmu macam-macam ilmu nya belajar. Nya tafaqquh fid din. Nya memahami ilmu agama tu, nya menuntut ilmu agama. Tiba-tiba sedangnya menuntut ilmu tu, nya diuji oleh syaitan. Dan Nabi sebut ya'tihim asyaitanu, maka datanglah syaitan. Syaitan tu nyampun cara bisikannya sangat halus. Sebablah kalau kita lihat tuan-tuan, orang nak kita rasa orang alim, orang yang berilmu, si diuji oleh Allah. Kata kita, tapi sebenarnya ujian mereka tu lebih berat. Kadang-kadang bila saya lihat orang-orang alim, mereka tu mungkin si diuji dengan dirinya, tapi dia diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak ustaz tu semua gaul. No, saya pernah jumpa lah. Saya kata semua. Yang pernah saya jumpa anak-anak ustaz tu mesti bola. Mungkin salah satu sebabnya Allah nak uji kesabaran bapaknya. Anak ustaz tu mesti olahnya berbeza dengan olah bapaknya. Oleh kerana wallahu alam, mungkin ia salah satu ujian. Ada seorang syekh tu, anaknya memberontak bila bapaknya melarangnya untuk maulah tu kena ikut tu-tu-tunya, memberontak. Ni si mau belajar agama, dia mau belajar benda lain. Malah tadinya lebih nampak macam bila nangganya di sosial media nampak bukan anak syekh, tapi dua hati anak syekh. Jadi kita pun nak anak syekh, si pandai didik anak pun kita si berani. Mungkin dah dididik tapi nya si mau dengar. Dapatlah kita si dapatlah nak menunding jari ke arah orang. Contoh buah jauh lah orang Malaysia, Dr. Fazilah Kamsah, beri motivasi dengan orang. Tadi anaknya orang komplain, kau tak beri motivasi dengan orang, tapi anak perempuan kau semua si bertudung kena anak. Kerana apa? Kerana tadi mereka bernilai semua tu dapat dididik dengan sempurna. Tapi didikan yang dipolah oleh para ulama kepada anak-anak mereka tu, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Menandakan apa? Menandakan tu tadi bukan kuasa kita tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang yang belajar agama, kata Nabi, orang yang baca Quran, orang yang belajar agama, datang syaitan, fayaqulu, maka syaitan padah dengannya. Apa pada syaitan? Lau ataitumus sultan, jika kalian datang kepada sultan, tuan jumpa pemerintah, hidup kita orang akan senang, kata syaitan tadi. Fa aslaha min dunyakum, yang akan memperbaiki kehidupan kita orang. Kerana kehidupan para ulama-ulama dulu memang juhud, memang dalam keadaan kehidupan yang sangat-sangat kurang kepada dunia. Terutamanya ulama-ulama sufi, yang lebih kepada akhirat, mikir akhirat saja. Dunia tidak si fikir. Jadi bila nyalah tadi, bila kita dekat dengan pemerintah, kita akan dapat kebaikan dunia, yang akan memudahkan urusan dunia kita. Wa tazaltumuhum bidinikum, dan syaitan janji tadi, kita orang ada ilmu agama, jadi kita orang mesti akan termakan dengan pujuk rayu daripada pemerintah. Sik kisahlah kita orang ada ilmu agama tu, mun pemerintah nak racun pemikiran kita orang ada ilmu agama, kita orang akan selamat insya-Allah. Syaitan madah macam ya. Wala yakunu dzalika kama la yujtana min al-qatad illa syauq. Maka Nabi pun mula perumpamaan. Yang mana Nabi kata tadi, orang yang umpama tu, orang yang belajar ilmu agama, yang cuba mendekati para pemerintah, mereka tu seperti seseorang yang ingin mendatangi sebuah pokok nama qatad. Qatad tu dalam kamus bahasa Arabnya adalah pokok yang berduri. Yang pokok berduri tak ada buah. Jadi Nabi nak sias tadi, orang yang ada ilmu agama dekat dengan pemerintah seakan-akan orang yang pergi ke pokok qatad. Pokok qatad tu nya tak ada buah, orang agak yang kita dapat hanyalah duri. Ialah umpamanya.
Jadi Nabi pun menjawabnya pun perumpamaan pada hadis yang terusnya, kadzalika, dan begitu juga, la yujtana min qurbihim, dan tidaklah mereka yang mendekati dengan para pemerintah tu melainkan yang mendapat dosa, illal khataya. Apakah yang dapat dosa daripada mendekati pemimpinnya? Kita kena bahas apa yang mereka dapat dosa tersebut. Maka para ulama membahaskan tentang apakah dosa yang diperolehi oleh para alim ulama di dalamnya mendekati pemerintah. Maka dibahaskan oleh Sayyidi Syekh Abdul Aziz yang mengatakan, hadis ini mengkhabarkan tentang apa yang berlaku kepada kebanyakan ahli ilmu, iaitu menjerumuskan diri ke dalam institusi badan kerajaan sebagai pekerjaan demi untuk memperelok kehidupan mereka, seperti yang telah difatwakan oleh syaitan tentangnya. Yang nak maksudkan tadi, orang ahli ilmu tu yang masuk ke dalam badan berkanun, badan kerajaan tu, nya boleh terjerumus kepada seperti yang disebutkan tadi. Malangnya apabila mereka telah masuk ke dalam institusi kerajaan, mereka terpesong daripada jalan yang dituntut, daripada perilaku sebagai seorang yang berilmu. Kerana bila mana orang yang alim tu, bukan zaman kita, pada zaman dulu tuan-tuan, pada zaman dulu lagi ada seorang ulama namanya Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala tu, kita si perlu ceritalah yang pun kemasyurannya. Kita jumpa orang yang tanya, kenal si Imam Nawawi? Confirmnya kenal. Tanya dengan semua penuntut ilmu, Imam Nawawi kenal? Kenal, semua kenal. Ini adalah ulama uzab, ulama yang bujang, si kahwin. Tapi orang laki-laki jangan jadikan alasan, saya mau jadi Imam Nawawi si kahwin. Imam Nawawi wali, nya si kahwin, kitabnya banyak. Kita si kahwin, saya dah apa peninggalan. Orang si kenal. Saya dah peninggalan. Walau Imam Nawawi tu yang meninggal, kitabnya yang masyhur Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar, kitab Minhaj At-Talibin, kitab paling tinggi dalam fiqh mazhab Syafi'i, dengan kitabnya yang lain lagi Rawdatul Talibin, dengan kitabnya dalam bahagian tasawuf lagi, dengan kitabnya yang lain, banyak karangan kitabnya, sehingga kan dapat dihitung. Dan dikatakan para ulama, kitabnya tadi lebih tua daripada umurnya sebenarnya. Meninggal umur 45 tahun, bujang. Tapi Rawdatul Talibin, kitabnya tuan-tuan, namanya Rawdatul Talibin, 20 jilid. Tuan-tuan bayangkan tebal. Orang zaman dulu bukan type, guna tangan. Ni masanya. Contoh di Facebook dia ada viral, orang yang solat 1000 rakaat, cik logik dia sembahyang 1000 rakaat dah. Dia sembahyang 1000 rakaat tu, bila hitung-hitung guna mat tadi, si sempat dia sembahyang 1000 rakaat sehari. Pula ada orang si percaya yang menggunakan logik akal. Jadinya si tahu bahawasanya dalam kehidupan kita tahunya ada dinamakan sebagai mustahil fil adah. Mustahil pada adat, tapi pada akalnya jawaznya boleh. Contoh perkara yang apa? Yang dalam ilmu akidah. Ya, dalam ilmu akidah. Contohnya, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat hukum adat dilempar dalam api terbakar. Nabi Ibrahim terbakar. Orang kata mukjizat. Okey, mukjizat yang terima. Tapi jangan lupa dalam akidah kita menolak karamah. Bila mana seseorang alim ulama ataupun para sahabat yang mana mereka tu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan waktu. Kalau kita fikir logik, 1000 rakaat sehari, 1000 rakaat sehari tu pun memang kita kata lama. Ada orang sampai pola hitungan tuan-tuan. Dalam Facebook orang pola hitungan. Kalau 1000 rakaat paling 1 rakaat 20 saat, itu hitung okey. Perlu dihitung benda ya. Kerana apa? Kerana mereka yang melakukan tu bukan ulama-ulama biasa, tapi ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang pola ibadah tu disebutkan oleh murid mereka, dan ulama-ulama salaf yang lain melakukan ibadah 1000 rakaat tu bergaduh isu tu aja. Masalahnya kita nak bergaduh 1000 rakaat, kita berapa rakaat dah pola? Yang tanya dengan diri kita, berapa rakaat dah kita pola?
daripada kita sibuk berdebat. Si benar 1000 rakaat tu palsu, bulat semua tu. Si perlu kita nak pertikaikan, tapi kita yakin bahawasanya apa? Bahawasanya keberkatan waktu yang ada. Keberkatan waktu yang memang ada. Sebab ialah bila mana waktu berkat, nya ibadah yang terasa dengan sekejap. Nya macam rasa macam lama panjang waktu ya. Ambil contohlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan duduk dekat tiangnya tuan-tuan. Nya dalam sehari ya, nya pun jadual kata anak muridnya Imam Rabi' dengan Imam Muzani, kata Imam Syafi'i tu sehari-harian lepas subuh nya mengajar. Kemudian tadi rehat, solat sunat, mengajar lagi. Sehari-hariannya mengajar para ulama-ulama lain. Dikatakan pada hari biasa nya khatam Quran sekali sehari. Sekali sehari khatam Quran. Ni waktunya dapat khatam. Kita pun fikir, macam ni tidak khatam Quran tu. Dalam bulan Ramadan dikatakan Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali sehari bulan Ramadan. Kita berapa kali sehari? Jadi kita pun terfikir, orang nak suka guna akal, nak kepada isi logik ke. Orang nak khatam Quran tu lebih kurang pun 5-6 jam sehari, macam ni yang ambil masa. Jadi ialah kita perlu faham, orang seperti Imam Syafi'i tu Quran bermain dalam bayangan akal sebenarnya tu dah macam depan mata. Si nampak mushaf pun dia boleh nangga bayangkan ayat Quran. Sehingga kenapa dia boleh baca ketika berjalan kakinya baca. Jadinya orang-orang seperti mereka tu adalah orang yang Allah berikan anugerah. Bukanlah kita nak khatam 2 kali sehari memang si dapat layu. Memang si dapatlah. Memang susah. Nak khatam sekali sebulan pun berat. Apa tak khatam sekali seminggu, sekali sehari. Memang agak mustahil. Nyasik mustahil lah. Tapi kalau kita nak bola berat. Jadi ialah tadi Imam An-Nawawi. Jadi kita cuba cerita tadi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi tu nya seorang ulama yang tegas. Pada ketika tersebut gubernur di Syam namanya pun pemerintah minta dengan rakyat dana, duit. Rakyat wajib beri duit. Sebab kita nak pergi perang. Yang mana tu? Sebab kerajaan dah sedia duit. Rakyat semua kena beri duit. Jadinya menzalimi ke atas rakyat. Ada ulama-ulama masa yang tadi kerana takut dengan posisi mereka tu kelak munyasik dengar kata sultan kena halau, kena cabut jawatannya sebagai ulama kerajaan. Makanya pun boleh apa? Setuju ajalah. Setuju. Maka ada ulama-ulama setuju, maka gubernur yang mengumpulkan semua ulama-ulama yang ada di Damaskus Syria, dia kumpul semua. Kemudian tadi dia nak jadikan statement tadi rakyat wajib memberi dana kepada kerajaan untuk peperangan. Dia nak melejitkan dia pun statementnya, nak mulanya rasmi dengan disokongkan dengan orang para ulama tu. Maka tadi dia pun nunggah semua ulama tunduk takut dengan sultan. Imam Nawawi tadi dia si tunduk, ulama lain semua tunduk. Imam Nawawi masuk pintunya nangga muka raja daripada atas. Dia terus nongak ke atas. Dia ada, wahai Malik, katanya, wahai pemerintah, sesungguhnya apa yang kau polah tu adalah zalim, katanya. Kau tahu rakyat tengah miskin, kini tu tengah kebarau, tak ada apa-apa, dan di sisi di rakyat tu tak ada apa-apa. Dan kau minta duit rakyat untuk peperangan. Dan raja terkejut dengan Imam Nawawi pun hujah. Imam Nawawi tu diberikan kepetahan berbicara. Makanya pun madah tadi, sepatutnya seorang raja bukan menyusahkan rakyat, tapi nya adalah memudahkan rakyat. Tok istana tok emas-emas tok ambil gadaikan untuk peperangan. Pembesar-pembesar tok tunjuknya yang banyak harta-harta diberikan. Serahkan, sikan rakyat ajak beri harta tok dahnya. Yang menyatakan perbuatan mengeluarkan dana ya adalah si boleh haram menzalimi rakyat. Raja tersebut marah tuan-tuan. Sampainya marah, yang mana kau tarik balik statement kau, si mauknya. Tarik balik, kata orang parlimen nak tarik balik. Dia simak tarik balik. Yang mana dia tetap dengan keputusannya. Yang mana si setuju dengan minta dana dengan rakyat. Maka apa pula sultannya? Nya halau
Imam Nawawi keluar daripada Damaskus. Di mana Imam Nawawi dilarang masuk Damaskus. Bunyi masuk Damaskus tu akan dihukum. Maka kemudiannya keluar. Imam Nawawi saya kisah, nak halau aku, saya kisahnya keluar. Tetapi siapa yang memujuk sultan kaya adalah para ulama-ulama lain. Para ulama-ulama lain mengatakan kepada sultan, wahai sultan, jangan halau Imam Nawawi. Imam Nawawi tiang ulama di situ, nya orang paling alim. Kalau kau halaunya, siapa lagi yang jadi rujukan kami orang di situ? Ya dah, aku si duli, janganlah keluar katanya. Maka mereka pun memujuk Imam Nawawi. Ulama-ulama tu memujuk Imam Nawawi suruh berbaik dengan sultan. Imam Nawawi kata senang je, selagi mana ada jasad raja yang disiar, aku sih mau masuk Damaskus katanya, keluar. Nya keluar daripada Damaskus. Kemudian sebulan gaya meninggal raja ya. Lekat raja yang meninggal, barulah Imam Nawawi masuk balik ke dalam Damaskus. Kerana apa? Kerana ketulahan yang melawan seorang wali. Seorang wali dan seorang alim ulama yang terkenal, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi disebabkan oleh kerana peristiwa tersebut, kita dapat ambil iktibar Imam Nawawi tu nya amanah dengan ilmunya. Nya pun takut dengan hadis Nabi sebut apa? La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan, tidak sempurna iman seseorang itu bilanya si menunaikan amanah. Nya tahu, nya ada ilmu, benda yang si boleh, benda yang zalim ke atas rakyat, makanya wajib mempertahankan rakyat. Ada ulama-ulama yang lainnya takut dengan kedudukannya, maka sidanya awak aja kata sultan. Aku mau arak, halal untuk aku. Awak boleh je. Halal untuk kita, halal. Halal aja. Bahaya. Bila mana orang yang tu diberi amanah, mereka tu ada ilmu, tetapi bila mana dia dah duduk di bawah pemerintahan, di bawah seorang yang berkuasa, contohnya nak tegur pun takut. Sebab apa? Sebab takut kedudukannya jatuh, kedudukan dunianya akan hilang. Dia takutlah. Jadi orang macam tu adalah orang yang tidak ada amanah. Kerana sifat amanah, tuan-tuan, ia adalah ada sifat asasiyah di dalam seorang manusia. Si kisahlahnya muslim kan non-muslim kan, amanah tu kena ada. Dalam bekerja kita suka orang yang amanah. Kita suka kalau orang yang si amanah dalam bekerja. Dalam Quran Allah sebut walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Maka orang-orang yang beriman tu, mereka tu bila mana diberikan satu amanah, mereka akan jaga. Mereka akan jaga amanah tersebut. Bila diberi je amanahnya akan jaganya, akan mula menganggap amanah tersebut adalah wajib. Dan wajib, seperti mana Nabi sebut tadi, la imana liman la amatalahu. Bagi orang yang tidak ada iman, orang yang tidak menunaikan amanah, tidak melaksanakan amanah mereka, tidak menunaikan janji mereka. Bila mana kita dah diberikan tugas, okey, kita tu jadi mufti. Mufti tu bukan ringan kerja, tuan-tuan, berat. Sampai dah kalau saya di offer jadi mufti pun kalau lah. Di offer jadi mufti saya pun mau, berat. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang famous di Semenanjung tu, dia pernah di offer jadi mufti je. Dia pun rasanya si layak. Orang alim macam ni pun si rasa si layak. Kerana apa? Dia faham tanggungjawab mufti tu adalah besar. Tanggungjawab mereka tu adalah menjaga umat Islam. Menjaga fatwa, menjaga hubungan lagi dan sebagainya, semuanya kena jaga. Maka sangat beratlah kerja-kerja yang berada di bawah kerajaan tu. Alhamdulillah lah, kerajaan Malaysia tu kalau kita lihat, setiap orang-orang agamanya di bawah kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri lah, kalau Sarawak tu di bawah kerajaan negeri Sarawak lah, yang akan memimpin jabatan agama dan jabatan mufti dan sebagainya. Dan mereka pun dipimpin oleh orang-orang yang alim dalam sidanya pun organisasi tersebut. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab tu, kita wallahu alam, mungkin kita boleh nangga keadaan sama kasih sama, wallahu alam. Kita sifat padah kerajaan situ ataupun orang yang kerja di Malaysia tu sebagai dalam orang agama yang kerja di jabatan agama tu si amanah. Wallahu alam lah. Di situ saya tahu lah. Mungkin ada satu dua kes. Tapi yang dimaksudkan oleh Al-Syekh tu adalah yang berlaku di negara Arab.
dan kebanyakan para imam-imam yang lain pun pernah berlaku. Memang benda tu banyak berlaku sebenarnya. Zaman Imam Malik pun ada juga. Zaman Imam Malik pada kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah yang pernah mengeluarkan satu undang-undang yang madah barang siapa yang si taat perintah kami orang dan si mau makan, ni ada satu makanan dia suruh makan, kalau siapa si taat perintah tu, maka istrinya tertalak katanya. Istrinya tertalak. Contoh tadi dia beri, pemerintah beri satu makanan, mungkin makanan isi bagus, yang perintahkan semua rakyatnya untuk makan. Taat, wajib taat pemerintah dia. Makan makanan tu. Siapa si makan, istrinya automatik tertalak. Ulama-ulama lain setuju. Nah, setuju je. Imam Malik si setuju. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan si ada talak macam tu dalam Quran. Si ada talak macam tu dalam Quran. Talak tu kuasa suami, bukan kuasa pemerintah adanya. Yang ada kuasa selain daripada suami adalah hakim syar'i. Ia pun dalam keadaan-keadaan yang daruri, yang ada daruri dan ada yang diharuskan oleh syarak untuk memisahkan mereka. Tapi kuasa mutlak cerai adalah suami, bukan pemerintah, kata Imam Malik. Imam Malik lawan, sehingga kan Imam Malik tu dipukul dengan dicambuk dengan pencabuk, didenda, dihukum. Imam Malik dah tua, umur 80 tahun, tapi berani. Kalau kita cerita lumpah ajak pemerintah, takut. Nak bercakap pun takut. Nak keluarkan fatwa pun takut. Kerana apa? Kerana takut orang atasan marah. Orang atasan akan marah dengan kita pun statement, kita pun fatwa, takut. Sebablah bila mana zaman itu kita kena hati-hati. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan kita pun pemikiran kita kena bersih. Sentiasa muhasabah diri kita. Kalau begini tuan-tuan, saya takut tengok dalam Facebook lah. Uish, bila kes contohnya kes Fir'aun lah. Fir'aun pula. Kes menara 15 km salah. Kes Fir'aun ni lah. Kes menara 15 km. Hanyalah satu cerita yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Kalau kita tahu, kalau siapa yang pakcik-pakcik tengok di Facebook lah. Nya bermula tadi orang mempertikaikan, seorang ustaz mempertikaikan ustaz yang lain. Tak semualah masalah fitnah akhir zaman, ahli ilmu membantah ahli ilmu lain di depan publik. Orang di Facebook tu macam-macam ragam. Nya saya ada ilmu, nya saya pernah baca tafsir pun, tapi jangan ustaz tu penipu. Ustaz tu bangang katanya. Ustaz tu bengong, semua dia anaknya. Ustaz Wadi Anwar punya lah alim. Wallahi tuan-tuan, Ustaz Wadi Anwar belajar di Syria. Orang yang sangat pakar dalam bahasa Arab, alim. Dia memang pakar bahasa Arab. Orang boleh nganuknya tu bengong, bodoh, pendusta. Aduh, saya tengok orang-orang yang sampai saya pun masuk juga lah nak mempertahankan tadi. Sembang macam orang pandai kitab. Orangnya, dalam kitab Qurtubi pun semua, semuanya sebut. Kitab Imam Ibn Kathir. Masalahnya kita bila lihat Ustaz Wadi yang bercakap tentang 15 km, bukan saya nak mempertahankan tentang Fir'aun yang ada bina menara yang tingginya 15 km. Mungkin Ustaz Wadi tadi yang tersalah. Yang pertama lah, kita kena usnuzon, tabayun dulu. Yang mungkinnya tersalah, yang pertama. Yang kedua, mungkinnya terbaca dan dia tersalah kira. Dan yang ketiga, mungkin ambil daripada buku, dan buku tersebut belum tentu betul. Kerana para ulama dalam kitab-kitab tafsir berbeza pendapat dengan ketinggian tersebut. Dan menara tersebut, menara yang Fir'aun bina, yang ya Haman, bakarkan kepada aku tanah, lihat aku nak mula menara tinggi, aku mau jumpa Tuhan Nabi Musa, katanya. Dalam surah Al-Ghafir ada sebut. Dengan surah apa lagi sikit ya, lupa saya, surah sikit lagi diceritakan tentang yang Fir'aun mau jumpa dengan Tuhan Nabi Musa, kata dengan lupa Allah lah, bina menara yang tinggi. Dalam kitab tafsir yang saya ada di rumah, tafsir Al-Kashaf, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Kathir, dan tafsir apa sikit lagi, tafsir Al-Muhit atau tafsir At-Tanwir.
Saya dah sebut tentang berapa km, berapa hasta. Yang hanya menyebut Fir'aun mengumpul 5,000 banak. Banak tu tukang kontraktor lah bahasa kita. 5,000 kontraktor untuk polah bangunannya. Tinggi bangunan tersebut menjadi khilaf. Cuma apa yang disebutkan oleh ulama daripada Mesir, kajian mereka mengatakan dengan tapak yang ada, tapak arkeologi yang ada, yang kesan yang masih ada, dipercayai, bukan pasti, tapi yang dipercayai tingginya hanyalah 160 meter. Yang memang logik lah, sebab ialah keluar daripada sudut sains, kata si logik 15 km. Gunung Everest pun 8 km kena guna oksigen, macam ni sidanya mau naik. Yang sebagainya, berlakulah pertikaian. Jadi bila mana kita tu, apa yang saya nak sampaikan tu, dan saya nak ajak, bila kita lihat benda isu macam tu, jangan kita guna emosi. Sikit-sikit Ustaz Wadi bongok, cerita bola-bola. Ingat kita tak biar sekolah kah? Tanya, jangan nak macam ni. Tapi padahal tadi kita kena lihat daripada sudut ilmu, aspek ilmu. Kita kena lihat, pada tanya kan pada Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang tu. Kita akan lihat daripada sudut akidah macam ni dengan benda tu. Dalam akidah benda yang mustahil. Tapi dalam sudut kita, sudut logik, memang benda yang mustahil. Kenapa? Kerana sains dah menjawab manusia sebenarnya hidup di ketinggian 15 km ke atas. Cuma yang disebutkan dalam tafsir, tidak ada bangunan setinggi bangunan tersebut pada waktu itu. Dan naiklah Fir'aun ke atasnya, nyanyikan batu, apa sih saya lupa, saya lempar sesuatu lah. Kemudian jadi benda yang datang balik dalam keadaan berdarah. Makanya pemadah tadi, aku dah bunuh Tuhan, aku dah bunuh Tuhan Nabi Musa. Tu berdarah tu, bukti darah tu. Padahalnya sebenarnya adalah sekadar tipu daya. Maka Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk meruntuhkan bangunan tersebut, sehingga kan semua orang di sana mati. Diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat, saya pun baca juga buku tentang misteri Fir'aun, macam ni pembinaan piramid dan sebagainya. Dalam buku tersebut pun menyatakan bahawasanya piramid Giza, ya, siapa namanya pun, Imhotep dan anak kepada raja, lupa saya namanya, nya adalah orang yang penerus kepada piramid yang si ada bentuk-bentuk. Nya piramid asalnya ada bentuk. Nya nama saja tadi matop kah, tempat kubur. Piramid ni tanah kubur je. Ya baru kubur. Jadi kita boleh bayangkan, mun kuburnya je hebat macamnya, bayangkan tidaknya pun istana, tapi dah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanyalah piramid tu yang Allah kekalkan untuk kita belajar betapa hebatnya tamadun Mesir yang 3,000 tahun sebenarnya hidup. 3,000 tahun tamadun Mesir. Malaysia baru berapa tahun je. Mereka dah 3,000 tahun, sehingga kan piramid tersebut dibina. Ahli saintis pun mengatakan apakah teknologi yang guna, sehingga kan banyak teori-teori yang keluar daripada saintis. Ada saintis madah, saya tahu ditolong oleh jin, ada ditolong oleh orang angkasa lepas, dan macam-macam lah. Kerana apa? Kerana nak ngangkat batu yang bukan mudah, tuan-tuan. Dan bila tadi dihitung nyampun piramid Giza, ya, no 3, ya, bersamaan dengan Orion Belt, bintang yang ada di langit, cun. Bilanya cun, orang pun pelik, macam ni saya kira tu. Maksud tadi saya orang dulu bukan kaleng-kaleng, ada ilmu sebenarnya. Cuma mungkin ilmu teknologi mereka dulu silah secanggih kini tok lah, wallahu alam lah. Para saintis pun masih saya dapat bongkar kan rahsia-rahsia tersebut. Maka bila kita lihat ahli ilmu zaman-zaman kini tok yang penuh dengan fitnah, kita anggap berdebat satu hal lah. Dan satu hal lagi adalah ahli ilmu yang disebutkan dalam hadis tu, yang mendekat dengan para pemimpin sehingga menjadi rosak, hubbud dunia. Bila seseorang dah jadi hubbud dunia tu, tuan-tuan, nyalah kepala kepada kerosakan kepada seluruhnya. Iman rosak, keyakinannya rosak, semua rosak. Kerana apa? Kerana contohlah ada seseorang tu, nya ada segala-galanya, duit ada, kereta 10 biji ada, dan
Segala yang diingini oleh manusia semua ada dalam rumahnya. Nyamuk game ada, nyamuk TV besar ada, Xbox besar, semua besar. Isteri pun cantik. Tapi bila mana satu ketika bila dia sendirian, dia rasa si tenang. Si tenang oleh kerana apa? Oleh kerana si menjaga ibadah solatnya. Jadi bila mana seseorang, tuan-tuan, para ulama menyatakan orang yang si menjaga ibadah solatnya, dia akan merasakan dirinya sentiasa ada kekosongan. Dalam hatinya Allah si campakkan rasa sakinah, rasa ketenangan, rasa qanaah, cukup dengan apa yang ada. Dia akan rasa walaupun segala nikmatnya ada ya, tetap rasanya si bahagia. Orang macam tu lah selalunya akhirnya bunuh diri. Si happy pun semua lalas bunuh diri. Sebab betul lah kata Syekh Hamzah Yusuf, orang-orang yang cinta dunia tu, bila mana sidaknya tinggalkan Allah, taklah yang mula sidaknya depression, mulalah sidak stres dengan masalah, mulalah sidak rasa hilang keinginan mau hidup. Tapi andaikan ada satu hari kelak, kata Syekh Hamzah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri hidayah kepada hambanya, tinggalnya nak sambut je, yang dinamakan istilah jazab. Allah tarik saja. Ada seorang hamba Allah nya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ketika mana kehidupannya kacau bilau, hubungan dengan manusia pun teruk, hubungan dengan mak ayah pun teruk. Apa sebabnya? Kerana hubungan dengan Allah yang si jaga. Hubungan dengan Allah yang si jaga sampaikan apa? Nya rasa hidupnya teruk hidup aku tu tok si jadi. Dengan manusia pun teruk hubungan. Tapi apabila mana Allah Subhanahu wa taala nak berikan hidayah kepada hambanya, dia jentik sikit je. Contoh seorang hamba Allah tu, dia dijentikkan dengan suara. Kena kau balik kepada Allah dengan suara, dia terdengar suara aja. Dia pun siapa cakap tadi? Kena kau kembali kepada Allah. Makanya pun kembali kepada Allah, ibadah, solat, dan ketikanya nak dalam fasanya nak berubah ya, solat tersebutlah yang menjadi solat apa? Solat yang manis. Solat yang paling manis dia akan rasa. Solat ketika orang yang hijrah tu, tuan-tuan, memang lain rasanya. Solat orang yang baru nak berubah tu, ketikanya sujud ya, Allahu Akbar. Kita dapat nak gambarkan macam ni manisnya sujud ketika mana seseorang yang berubah. Bila dia sujud dia akan rasanya pun aura ya, ialah kelazatan iman sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang pernah mengalami peristiwa hijrah tu, contohnya lama dia semayang. Bila dia semayang sekali dekat, contoh dekat, janganlah cuba-cuba aku mau asal iman tu. Tinggal semayang 10 tahun. Semayang. Jangan malah juga. Orang-orang yang dah mungkin yang lama semayang. Kalau kita yang dah selalu semayang tu, cara kita nak upgrade dapat lazatnya solatnya adalah dengan menjaga seluruh sunnah-sunnah. Orang yang macam baru nak berhijrah tu, Allah berinya rasa tutuplah nikmat iman, lazatnya solat tu, khusyuknya masa. Dan khusyuk tersebut akan sedikit hilang kerana apa? Kerana kebiasaannya lakukan. Oleh kerananya biasa pula. Dan bila lama-lama Allah uji dengan saya, berikan satu ujian. Sini cara kamu dapat khusyuk khusyuk dalam solat adalah menambahkan ibadah sunat yang lain lagi. Cuba pola ibadah kepada Nabi lagi. Allah suruh kita practice to be the best. Jadi biarlah orang yang hijrah tu, ketika yang hijrah daripada keadaan gelap, lama ni semayangnya diberi masa untuk diberikan oleh Allah inayah dan taufik untuk solat, maka kami akan rasa kelazatan dalam solat tersebut. Apa maksud taufik, tuan-tuan? So kita sebut masih ke atas taufik dan hidayah, taufik. Kadang-kadang orang situ mana taufik tu apa? Taufik tu dalam kamus anda mengatakannya adalah maksudnya saddut tariqus syarr, iaitu menutup, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu keburukan. Wa fatahallahu babal khair, dan Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Sebab ialah bila mana kita minta taufik kepada Allah supaya Allah tutupkan pintu keburukan, buka kepada kita pintu kebaikan.
terusnya masuk dalamnya. Sehingga ulama-ulama soleh mengatakan man fataha ala nafsihi niyata khairin. Barang siapa yang membuka ataupun menyiapkan dirinya dengan niat-niat yang baik, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya 70 pintu taufik. Maka 70 pintu taufik yang Allah tutup pintu-pintu keburukan, Allah bukanya pintu-pintu kebaikan. 70 pintu Allah buka, rezeki apa semua Allah bantu. Jadi sebabnya lah dalam apa-apa ibadah pun kita niat yang baik. Kita setiap tahun lah kita masuk, kita dah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, kita masuk bulan Muharram. 3 bulan haram kita berada. Tu bulan haram tu Zulqaidah tu bulan haram, Zulhijjah bulan haram, Muharram pun bulan haram. Jadi apakah hikmah tu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Qasqalani yang mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, kena Allah jadikan bulan haram tu pada akhir tahun dan pada awal tahun. Kemudian dia jadikan bulan haram pada pertengahan, bulan Rejab. Dan kata Imam Ibnu Hajar, kerana Allah mau jadikan kita pun penyudahan tahun dengan kebaikan. Kerana bulan haram tu ada fadilat-fadilatnya. Dalam bulan Zulhijjah kita ada ibadah haji, kita ada hari Arafah. Hari Arafah yang disebutkan afdalul ayyam, iaitu hari yang paling mulia, hari Arafah. Dan pada bulan Muharram pula ada hari Ashura, hari yang mana banyak peristiwa-peristiwa Nabi yang dimasukkan dalam peristiwa hari Ashura tersebut, hari 10 Muharram. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan tadi bulan-bulan haram tu pahalanya besar, ibadah kita berganda dan sebagainya. Sebab itulah bila mana kita tu dalam bulan haram, kita mula nak ibadah diri kita supaya nak hijrah tu, kita niat yang baik-baiklah. Kita nak bulan masuk bulan mahal hijrah kelak, kita niat yang baik-baik. Kita niat nak solat, nak tambahkan ibadah solat kita, nak tambahkan bacaan Quran kita, nak tambahkan ilmu kita, nak mengaji bahasa Arab kan, apa kita nak niat yang baik-baik. Dan orang yang nak kahwin sekalipun, niat nak kahwin pun niat yang baik-baik. Seperti mana kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyir, ya, ketikanya datang di Masjid At-Taqwa, yang madah bila mana orang tu nak ada anak, berapa ramai yang ketikanya melakukan hubungan suami isteri yang niat anaknya supaya jadi anak soleh. Anakku jadi anak soleh ketikanya hubungan dengan isterinya. Saya dah orang ingat katanya. Yang orang ingat namanya jima' aja katanya. Ingat hubungan suami isteri aja katanya. Sebab ialah bila mana anak lahir jadi liar, kerana saya ada yang niat khair saya ada, tidak niat baik saya ada. Jadi pentingnya niat baik tu kerana apa? Niat tu kata Nabi SAW, niatul mu'min khairu min amalihi. Niat seorang mukmin, niatnya aja lebih baik daripada amalnya. Yang maksudnya apa? Bila kita berniat, niat tersebut dapat pahala. Jadi sebablah kita kena niat-niat yang baik-baik. Pada malam tu ke, pada esok kita niat untuk mengubah diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik. Panjang saya cerita, saya habis kita baca tu. Sikit lagi. Jadi saya sambung. Kita jauh pergi mahal hijrah ni dah. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Al-Ghumari mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan tentang orang yang mendatangi pemerintah tu. Jadi malangnya bila mereka telah masuk dalam institusi kerajaan, mereka terpesong daripada jalan yang dituntut daripada perilaku sebagai seorang yang berilmu. Mereka tidak mampu menggabungkan antara pendirian ilmu dan pendirian sebagai pekerja yang dibayar gaji, sehingga akhirnya mereka lebih mengutamakan gaji yang segera diperolehi. Jadilah mereka orang yang menyokong kerosakan dalam semua jenis, bentuk dan manifestasi, sama ada melalui pertuturan ataupun dengan diamnya mereka yang menunjukkan tanda sokongan dan persetujuan. Semua ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan demi menjaga kesejahteraan dunia mereka sendiri. Maka syaitan telah memperolok mereka dengan menipu mereka untuk masuk ke dalam badan kerajaan demi memperbaik hal kehidupan mereka di samping menjaga agama. Perkara ini tidak akan terjadi, bahkan mustahil akan terjadi. Hal yang demikian kerana seperti mana tidak akan diperoleh daripada tumbuhan yang berduri melainkan duri. Begitu juga tidak akan mampu digabungkan antara jalan dunia dan jalan yang menuju akhirat. Jadi ia diakhirkan kalam oleh
Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari yang menyatakan tidak mungkin seseorang yang dapat menghimpunkan jalan dunia dengan jalan akhirat. Tidak dapatnya nak himpunkan. Jadi bila mana ulama-ulama dulu, mereka tu bila dah benar-benar dengan agama, mereka akan jaga agama. Mereka siap akan pernah jual agama mereka dengan pangkat mereka, dengan harta mereka dan sebagainya. Mereka lebih rela miskin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, contoh yang terakhir lah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, pada waktu Abbasiyah memerintah, mazhab Mu'tazilah megang. Mazhab Mu'tazilah itu adalah antara mazhab yang akidahnya sesat. Maka mazhab Mu'tazilah itu yang menyatakan bahawasanya Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Dan ada ulama-ulama yang lainnya dia setuju dengan Mu'tazilah yang mana menyatakan Quran adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tu tetap dengan stand-nya. Dia tetap dengan stand-nya yang mana memang ulama-ulama salaf semua menyatakan bahwasanya Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah yang qadim. Quran Allah ya adalah akidah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tak simuk madah Quran tak makhluk. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, disebat oleh pemerintah. Kerana apa? Kerana simuk taat dengan pemerintah yang menghukumkan bahawasanya Quran itu adalah makhluk. Imam Syafi'i sempat lari. Imam Syafi'i tu guna trik. Hanya guna trik kisah yang masyhur lah. Imam Syafi'i, kau yakin Al-Quran makhluk sih? Nya pun kata Zabur, Injil, Taurat, Quran, empat tu adalah makhluk katanya. Okay, lepas katanya. Ni si kena tangkap, dia lari. Tapi yang dia maksudkan jarinya makhluk sebenarnya, bukan Quran. Ni si berakidah macam mana? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal nyamik pendekatan yang lain. Dia dengan terang-terangnya kata dengan pemerintah Abbasiyah bahawasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Dan yang makhluk ya mushaf. Mushaf. Itu bunyinya. Jadi yang makhluk adalah mushaf, tapi kalam Allah di dalamnya bukan makhluk, tapi kalam Allah yang qadim. Ya adalah dalam akidah lah tuan-tuan. Perlu dipelajari juga akidah tu untuk mengukuhkan kita pun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhenti di situ. Insya-Allah pada hadis yang ke-20 kita akan sambung pada minggu hadapan. Moga Allah kurniakan kepada saya kesihatan lah dapat hadir. Saya ada kuliah hari si dapat hadir kerana si sihat. Jadi dan Allah kurniakan kesihatan kepada saya dan kepada tuan-tuan semua yang hadir, yang lihat saya secara live, diberikan oleh Allah kesihatan, keafiatan dan dijauhkan daripada segala bala, bencana dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar saja, maaf kalau ada terkasar bahasa dan salah bicara. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.